رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada malam ini malam sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi Allah bagi peluang pada kita kesempatan untuk bersama-sama kita berada di majlis kuliah khas online yang kita harapkan insya-Allah kita semua sentiasa mendapat keredaan Allah. Tajaan ini ataupun anjuran majlis ini pada malam ini ialah dianjurkan oleh sahabat dunia akhirat SK Permatang Buluh Kepala Batas Seberang Perai Utara. Mudah-mudahan para pengajar kita Allah angkat kedudukan mereka setinggi-tinggi kedudukan pada sisi Allah. Amin. Mudah-mudahan mereka sentiasa merindui Rasulullah. Ditempatkan mereka di tempat yang terbaik. Dijadikan mereka hamba-hamba Allah yang selalu mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk pada malam ini yang mereka ketengahkan ialah khauf dan roja. Khauf maknanya takut, roja maknanya harap. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dua perkara ini mestilah wujud di dalam diri kita. Perasaan khauf ataupun perasaan takut kepada Allah itu mesti wujud di dalam diri kita. Kerana dengan perasaan takut kepada Allah itulah kita akan dekat dengan Allah. Perbezaan di antara takut kepada makhluk dengan takut kepada Allah. Takut kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah. Takut pada makhluk menjauhkan seseorang daripada makhluk ataupun yang ditakuti itu. Itu perbezaan. Bila mana kita takut kepada seseorang, kita akan menjauhi seseorang. Bila mana kita takut kepada sesuatu, kita akan menjauhi sesuatu. Berbeza dengan takut kepada Allah. Takut kepada Allah akan menyebabkan kita akan berasa dekat dengan Allah dan menjadikan kita untuk berusaha mendekatkan lagi kepada Allah. Maka orang yang takut kepada Allah dipuji oleh Allah.
Seperti mana Allah sebut di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanya sahaja yang takut kepada Allah itu ialah para alim ulama. Hanya sahaja yang takut pada Allah itu ialah di kalangan hamba-hamba Allah yang mereka itu dikategorikan ataupun termasuk di kalangan orang-orang yang diperaku oleh Allah sebagai ulama. Para ulama takut kepada Allah kerana mereka kenal Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala ialah zat yang selayaknya ditakuti oleh kita. Sebabnya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala itu dia ada wa'ad, dia ada wa'id. Wa'ad janji baik, wa'id janji buruk. Orang yang melanggar titah perintahnya dijanji bahawa mereka akan dihukum, akan disiksa oleh dia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu azabnya sangat pedih. Sifat azab Allah ialah azabun alim, azab yang maha pedih. Maknanya tidak ada seseorang yang boleh menghukum, menyiksa lebih daripada sisaan Allah. Manusia ni di dunia ni, habis dia siksa, orang tu mati ya. Tu habis siksaan, dia akan mati. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa manusia dan manusia tidak mati dengan siksaan Tuhan. Jadi bila mana disiksa tak mati, itulah penyiksaan yang sebenar-benar penyiksaan. Manusia tak boleh buat satu penyiksaan yang sangat dahsyat untuk menjadikan seseorang tak mati. Tak boleh buat. Kalau dia menyiksa seseorang manusia itu dengan siksaan yang dahsyat, orang tu akan mati, habis. Jadi tak hebatlah siksaan manusia. Yang hebat ialah siksaan Tuhan. Sebab itu subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang bakal selamat daripada siksaan Allah ialah orang yang takut pada siksaan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, ahli neraka ni, bila mana mereka dimasukkan ke dalam neraka, cukup dengan Allah kata, wahai ahli neraka, hiduplah kamu selama-lamanya. Bila mana ahli syurga dah masuk syurga, ahli neraka dah masuk neraka, ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat datangkan mati ataupun al-maut. Maka mati ini dirupakan dia seperti seekor kambing. Maka kambing ini diletakkan di antara syurga dan neraka. Maka malaikat diarahkan oleh Allah untuk menyembelih mati. Bila disembelih mati, maka Allah pun berkata, wahai ahli syurga, hiduplah kamu selama-lamanya. Kerana kamu tidak akan mati lagi selama-lamanya. Melompat, berseronok, riang, gembira, menari-nari ahli syurga. Sebab Allah kata, hiduplah kamu selama-lamanya kerana kamu tidak akan mati lagi buat selama-lamanya. Seterusnya Allah kata kepada penghuni neraka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wahai neraka, hiduplah kamu selama-lamanya di dalam neraka, kerana kamu tidak akan ada lagi mati selama-lamanya. Ahli neraka bila mendengar Allah kata macam tu, menjerit, meraung, menangis, sebab mereka akan hidup di sana selama-lamanya, disiksa oleh Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai menangis ahli neraka ni, sampai teresak-esak. Tak teresak-esak. Masa-rasanya kita yang telah hidup dewasa mendewasa, orang muda, orang tua, kita dah tak ada tangisan. Kalau ada kita menangis pun, kita menangis tak sampai teresak-esak. Tapi waktu mana kita berpengalaman dulu, waktu mana kita budak-budak, kita berpengalaman menangis teresak-esak. Tahu tak teresak-esak? Teresak-esak ni dunia macam ni.
Man habis menangis dah. Tapi duk ahli neraka tu lepas menangis sungguh sampai terisak-isak. Jadi mana mungkin kita tidak takut pada sisaan Allah, kerana Allah janji sisaan bagi orang yang melanggar titah perintah dia. Orang yang melakukan perkara yang haram, orang yang selalu berzina, ataupun orang yang melakukan hubungan dua jenis, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Ini ancaman. Kalau kita sedar ancaman, kita tak akan berani nak buat perintah yang Allah larang kita melakukan. Jadi faedahnya, bila mana kita takut, kita tak berani buat yang Tuhan larang. Bila kita tak buat yang Tuhan larang, kita akan buat yang Tuhan perintah. Itu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu satu masa Rabi'atul Adawiyah, dia keluar daripada rumah, berjalan nak pergi ke satu tempat. Tengah jalan dia jumpa orang tengah duk bakar ayam. Akhirnya subhanallah, dia berhenti, dia menangis. Dia tengok orang bakar ayam tu, dia menangis. Kawan hak jual tu heran, menangis pasal apa? Orang tu tanya, pasal apa menangis? Dia kata, aku teringat bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa seseorang hamba dia. Seketika mana Allah menyiksa, Allah membakar seseorang hamba dia, Allah membakar dalam keadaan orang itu dalam keadaan hidup. Ayam ni dibakar dalam keadaan dia mati, tak ada masalah. Dari manusia dibakar dalam keadaan hidup. Na'udzubillah min dzalik, golong kita sebagai penghuni neraka. InsyaAllah Allah selamatkan kita semua daripada menjadi penghuni neraka. Kita harap kita semua tercatat dan tersenarai hanya sebagai penghuni syurga. Kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, separuh hari pun tak mau tercatat sebagai penghuni neraka, ataupun seminit dua pun tak mau. Tak mau langsung nama kita tersenarai sebagai penghuni neraka, insya-Allah. Ya subhanallah. Maka itulah yang dikatakan takut pada Allah. Begitu juga setiap bala-bala, setiap malapetaka yang Tuhan buat di atas muka dunia. Tujuan Allah mencipta itu semua ialah untuk menimbulkan rasa takut dan gerun di hati hamba. Itulah jawablah orang-orang yang Allah uji dengan banjir, dengan bah yang dahsyat kemarin dan hari ini pun masih belum kering lagi. Apa perasaan kita terhadap perbuatan-perbuatan Allah tu? Pada saya, wallahu alam, yang saya kenal Shah Alam ni ialah bandak yang tersusun. Bandak yang tersusun. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala nak tunjuk siapa hebat. Hampa kah hebat? Aku kah hebat? Dan Tuhan tak buat sesuatu tu sia-sia. Melainkan Tuhan buat tu, Tuhan suruh kita mengambil aktibar daripada dia. Apa aktibar yang kita rasa? Tadi saya dengar pemberitahuan yang disampaikan oleh anak saya. Di antara kawan dia, seorang kehilangan keluarga. Yang jumpa hanya kereta, keluarga tak ada. Jadi kita tak jadi benar ni. Tuhan buat ni supaya kita rasa, ya Allah, macam-macam Tuhan boleh buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi saya tengok satu video, satu orang yang bercakap ayak masuk dalam masjid. Ayak tu dah sampai ke paras tengkuk sayyidina Sayyidina Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia boleh buat. Kita kata rumah dia pun dia buat tu. Ya, betul, rumah dia buat. Pasal apa? Mungkin peringatan pada kita semua untuk mempercepatkan kita sembahyang sempurna. Sampai hari ini, walaupun orang bercakap, menteri-menteri buat diam ya. Orang dah bercakap, bila kita nak siap buat SOP baru, bila kita nak rapat-rapat sembahyang. Tempat lain dah boleh rapat, pasal apa sembahyang tak boleh rapat? Jadi barangkali peringatan ini sangat penting. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Jadi cepatkanlah menyempurnakan sembahyang yang menjadi kewajipan untuk kita tunaikan. Yang menariknya, tempat lain ayak naik ke lebok bertanah, dalam masjid ayak jernih. Tuhan nak suruh fikir lagi. Takkan ada akai tak boleh fikir lagi. Allah buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang tengok mendung, orang dah rasa takut. Baru ni ada satu orang namanya Qumah. Dia menempuh satu pengalaman perik waktu mana kepala ayak turun daripada Gunung Jerai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menyebabkan berlaku seperti mana kita semua tahu. Jadi makcik ni dia main rumah, dia kata, Ustaz tolong Ustaz buat ayak bagi perasaan pakcik ni. Makcik ni hilang trauma dah berapa bulan dah. Ada Sayyidina Muhammad. Dan makcik ni dia kata, Ustaz, makcik bila tengok awan makcik dah takut. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila mana di langit menghitam, muka Nabi dah berubah. Dan para sahabat tanya, ya Rasulullah, pasal apa muka kamu berubah Rasulullah? Nabi kata, aku teringat umat yang sebelum ni. Umat yang sebelum ni, Allah salli ala Sayyidina Muhammad, bila mai langit hitam mereka seronok sebab hujan nak turun, kata mereka. Tapi rupa-rupanya daripada langit hitam itu Allah turunkan kala-kala jengking daripada langit. Allah buat turun ulang-ulang daripada langit untuk menyiksa kaum yang menderhaka kepada Allah. Jadi hari ini tengok langit hitam pun takut, mai apalah langit hitam dah. Alhamdulillah hari ini tak hujan. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam dia menurunkan balaknya tetap ada rahmat dia. Bayangkan kalaulah hujan ni tak berhenti, hari ini hujan berhenti pun bah masih tak kering lagi di setengah-setengah tempat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi manusia insaf ataupun tidak? Satu pertanyaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di hulu langat, di Ampang, rumah tenggelam. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Duduk atas bumbung daripada malam sampai ke pagi. Nak qada hajat macam mana, nak kencing macam mana, nak makan. Yang saya tengok tadi, saya menitih air mata, saya tengok satu orang yang sedang berenang dengan anak dia. Ni kawan yang ayah ambil gambar tu, dia tengok anak dia tu macam mana nak selamat ataupun tidak. Kerdil kita. Orang menyeberang pakai tali. Masalah Sayyidina Muhammad, setakat ni ayat. Macam-macam boleh berlaku. Jadi Allah hantar ayat untuk Tuhan nak bagi peringatan. Selalunya akhir tahun macam ni lah Allah bagi. Bulan 12. Peringatan sana, peringatan sini. Subhanallah. Waktu macam ni selalunya kita dengar peristiwa gempar di pantai timur. Orang dah kata nanti bah di Kelantan, di Terengganu. Tiba-tiba bah tempat dia. Subhanallah. Jadi semua Tuhan buat ni, Tuhan nak bagi rasa takut. Tapi ada orang tak takut, tak gerun, pasal Allah dah matikan hati dia. Allah dah offkan hati dia sampai hati dia keras, dia tak rasa apa. Allah bagi peringatan kat dia. Jadi kita harap semua pihak, termasuk saya, kita semua mengambil iktibar terhadap apa yang berlaku. Mungkin kita tengok berlaku di Shah Alam, orang tempat lain rasa relax. Jangan. Mana kita kena merenung, kita kena muhasabah, sebab kita nak jadi hamba Allah yang sebaik-baik tercipta sebagai hamba Allah. Okey, walaupun takut, tapi tak boleh takut sangat-sangat, sebab di sana kita bertuhankan Dia yang Maha Berkuasa. Kalau kita takut sangat,
sampai kita terasa macam Tuhan tak ada pula, tak boleh pula. Dia kena imbang dengan rojak. Rojak ni mana harap. Bila mai hujan besar, jadi kita kena cover dengan rojak. Sebab Tuhan itu dia Maha Pengampun, dia Maha Penyayang, dia Maha Pengasih. Bergantung di sifat-sifat tu. Ya Allah Tuhan, macam mana kami nak tempuh ni Tuhan? Kami harap pada Engkau, tolonglah maafkan kami, tolong ampun kami, Tuhan, tolong pandu kami. Kami nak bergantung pada Engkau. Itu agama suruh. Takut jangan lebih. Takut sampai bila dia melebih, nanti kita termasuk pula orang yang putus asa daripada rahmat Allah. Itu Tuhan tak mahu pula. Jadi kita kena ada satu perasaan lain yang imbang, dia panggil rojak. Harap Tuhan ampun, harap Tuhan jangan buat mai lagi, harap. Begitulah juga kita nak mati esok. Seseorang nak mati dia akan takut. Perasaan nak menempuh kematian ni ialah perasaan takut yang tersangat-sangat sebab nak tempuh mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Sebab mati ni kita tempuh seorang diri. Seorang diri akan berpengalaman menempuh mati. Kalau mati ni boleh share, mana pakat rasa seorang sikit kesakitan tu, kalau boleh. Tapi tak, mati ditempuh seorang-seorang. Kita akan tengok malaikat maut. Kita akan melihat malaikat Azrail dalam rupa yang sebenar, menggerunkan dan menakutkan, yang Allah hantar untuk menjalankan tugas mencabut nyawa manusia. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang lain tak nampak yang duduk di sekeliling kita, tapi kita nampak malaikat tu. Bagi orang yang Allah perlihatkan malaikat tu, kita berpengalaman, kita akan menempuh pengalaman sakarat, kita akan menempuh pengalaman nazak, kita akan menempuh pengalaman nyawa ditarik daripada hujung kaki naik sikit. Kalau kita ada pengalaman melihat kita menyentuh bahagian kaki dah sejuk, lepas tu bahagian betih mula sejuk, kemudian dia menaik sampai tu proses roh keluar daripada jasad. Kita tengok aja orang mati, tapi kita tahu tak itu pengalaman yang akan kita tempuh nanti. Jadi bila mana kita nak mati itu, subhanallah, kita takut. Takut apa? Takut waktu mana nyawa sampai di kerongkongan ditarik. Pengalaman tu pengalaman yang sangat menakutkan. Kalaulah kita ada tenaga, kita akan menjerit. Tapi tenaga dah habis, dah tak ada apa dah. Nak jerit apa-apa pun tak ada dah. Itulah perasaan yang kita tempuh bila mana nak mati. Tapi dengan rahmat Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan akan hantar dengan rahmatnya bagi orang yang beriman perasaan harap. Ya Allah, tolonglah hamba ini, ya Allah. Waktu itu akan jadi sama balance. Sama balance di antara takut dan juga harap. Dan ketika itu akan jadi harap lebih daripada takut. Hilang takut, mai harap. Ini bagi orang-orang yang beriman. Jadi bila mana dia bergantung harap kepada Allah, ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifatnya yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, mengasihi si hamba tadi. Maka banyak orang yang Allah merahmati dia ketika akhir hayatnya, dia senyum. Pasal apa? Sebab hilang semua dah. Ketika nak mati, takut-takut tadi hilang. Allah tunjuk tempat yang dia akan balik, syurga yang dia akan balik ketika dia senyum. Dan akhir sekali, subhanallah, dia akan memandang. Mandang ni maknanya kita tengok ke atas. Pasal apa kita tengok ke atas? Kita melihat roh kita keluar daripada kita. Tengok, dia keluar. Lepas tu, mata ni kalau orang tak, sebab tu bila mana orang mati, mata dia mandang, maka kita buat macam ni. Tutup balik. Habis dah episod pengalaman hidup di dunia bersama dengan roh.
Jasad ni akan ditanam, dikebumikan, tinggallah engkau di alam dunia. Ruh akan terus berjalan ke alam barzakh. Dan subhanallah, maka bila kita kenang, bila kita teringat alam yang kita akan tempuh, takut. Kadang-kadang orang mati disimpan, dikebumi pada waktu malam. Ya Allah, kita rasa macam tu. Mati disimpan pada waktu malam. Jadi, hal ini menimbulkan ketakutan, menimbulkan kegerunan, menimbulkan segala perasaan yang takut-takut. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi, kita harap kita sentiasa dirahmati oleh Allah, berada di antara khauf dan raja. Apa segala pun bagi imbang. 50-50 bagi sama. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengampun dosa kita dan mengangkat kita pada sisinya, sehinggalah kita selalu dirahmati Allah lebih-lebih lagi pada saat kita akan meninggalkan dunia yang sementara ni, insya-Allah. Jadi saya dengan ini mengucapkan terima kasih kepada sahabat kuliah, sahabat dunia akhirat yang menaja balik kita pada malam ini. Mudah-mudahan segala-gala yang saya sampaikan pada malam ini diambil iktibar sepenuhnya oleh kita semua, terlebih-lebih lagi kepada para penaja kita, dan mereka kita harapkan jadi hamba Allah yang betul dan berbahagia di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwata al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah.